Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid tahun 5 sekalian. Hari ini kita akan belajar dalam unit 5 iaitu Bangkit Berjuang Penjajah Ditentang. Tajuk ni dapat kita faham, Bangkit Berjuang Penjajah Ditentang maksudnya kita akan membincangkan mengenai rakyat-rakyat ataupun tokoh-tokoh yang berjuang menentang penjajah di Malaysia, ataupun dulu kita panggil di tanah Melayu. Cikgu tunjuk sikit peta Malaysia, kamu boleh tengok ada 14 negeri kan di Malaysia. Dan juga cikgu ada tanda beberapa negeri yang mana di kawasan inilah berlakunya penentangan terhadap penjajah. Kita mulakan dengan warna ungu, iaitu di Perak. Di Perak kita ada pejuang tanah Melayu iaitu Datuk Maharaja Lela. Sebab penentangan Datuk Maharaja Lela, iaitu Residen British J.W.W. Perch, campur tangan dalam pentadbiran negeri dan adat resam orang Melayu. Residen British mengambil alih kuasa sultan dan pembesar tempatan. British memperkenalkan cukai baharu yang membebankan rakyat, serta residen British bersikap angkuh dan sombong. Peristiwa penentangan Datuk Maharaja Lela pada tahun 1875, bulan Februari, Sultan Abdullah, Datuk Maharaja Lela dan pembesar Melayu Perak membuat bantahan terhadap campur tangan British. Pada September 1875, Datuk Maharaja Lela bersetuju mengambil tanggungjawab untuk membunuh Presiden British iaitu J.W.W. Perch. Pada November 1875, J.W.W. Perch dibunuh oleh Seputum atas arahan Datuk Maharaja Lela di Sungai Perak iaitu Pasir Salak. Pada tahun 1877, Datuk Maharaja Lela dan Seputum ditangkap dan kemudian mereka dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Okay, kita pergi ke warna biru pula iaitu Negeri Kelantan. Di Kelantan, pejuang tanah Melayu adalah Tok Janggut. Sebab penentangan Tok Janggut adalah Tok Janggut tidak bersetuju dengan pengenalan sistem penasihat British. Penduduk tempatan dipaksa menerima sistem cukai dan peraturan tanah baharu yang membebankan mereka. Peraturan baharu British menimbulkan kesulitan kepada penduduk tempatan. Peristiwa penentangan pada tahun 1915, pada tahun 1915, Tok Janggut menyerang dan berjaya menguasai Pasir Putih. British menyerang balas Tok Janggut yang berkubu di kampung Dalam Pupuh. Tok Janggut terkorban dalam pertempuran itu. Kita pergi kepada warna kopo pula iaitu negeri Terengganu. Di Terengganu, pejuang kita adalah Haji Abdul Rahman Limbong. Sebab penentangan Haji Abdul Rahman Limbong adalah British memperkenalkan undang-undang baharu yang membebankan rakyat seperti peraturan tanah untuk petani menjalankan kegiatan pertanian. British mengancam untuk mengenakan tindakan undang-undang sekiranya penduduk tempatan enggan membayar cukai. Peristiwa penentangan Haji Abdul Rahman Limbong adalah pada tahun 1922, Haji Abdul Rahman Limbong bertindak sebagai peguam di mahkamah dan berjaya membela petani yang ditangkap kerana menentang peraturan baharu di Kuala Telemong. Pada tahun 1928, petani dan pengikut Haji Abdul Rahman Limbong telah menawan balai polis di Kuala Berang. British melancarkan serangan balas. Haji Abdul Rahman Limbong ditangkap atas tuduhan menghasut dan dihukum buang negeri ke Mekah. Kita pergi kepada negeri ditanda warna merah pula, negeri Pahang. Di Pahang, pejuang kita ada Datuk Bahaman, pejuang tanah Melayu. Sebab penentangan Datuk Bahaman adalah Datuk Bahaman kehilangan hak memungut cukai dan dilucutkan gelaran sebagai pembesar. Datuk Bahaman menentang pembinaan balai polis di Lubuk Terwar yang merupakan kawasan pengaruhnya. Peristiwa penentangan Datuk Bahaman pada tahun 1891, Datuk Bahaman mengetuai serangan terhadap British dan berjaya menawan Lubuk Terwar. Pada tahun berikutnya, Datuk Bahaman mematahkan serangan British di Kelantan. Pada tahun 1894, Datuk Bahaman menguasai Kuala Tembeling dan Jeram Ampai. Pada tahun berikutnya, Datuk Bahaman berundur ke Kelantan
setelah British menawan semula jeram Ampai. Kita pergi kepada negeri yang diwarnakan dengan warna hijau, iaitu negeri Sembilan. Di negeri Sembilan, kita ada pejuang iaitu Yang Tuan Amtah. Yang Tuan Amtah sebab penentangan beliau adalah Yang Tuan Amtah menentang British kerana mencampuri urusan pentadbiran di Sungai Ujong. British menyokong Datuk Kelana yang mendakwa Karachi ialah wilayahnya. Yang Tuan Amtah tidak bersetuju dengan tindakan British menyokong Datuk Kelana. Yang Tuan Amtah bimbang British akan meluaskan kuasa terhadap wilayah lain. Peristiwa penentangan Yang Tuan Amtah pada tahun 1875 berlaku pertempuran di Paroi. Yang Tuan Amtah berjaya menawan Paroi, namun British menyerang balas dan akhirnya berjaya mengalahkan pasukan Yang Tuan Amtah. Pada tahun 1876, Yang Tuan Amtah berunding dengan British untuk menamatkan persengketaan. Hasil undian tersebut, Yang Tuan Amtah diiktiraf sebagai Yang Tuan Besar Seri Menanti. Kita pergi kepada negeri yang berwarna kuning, Melaka. Di Melaka, kita ada pejuang yang bernama Dul Said. Sebab penentangan di Naning merupakan kawasan yang bersempadan dengan Melaka. British mendakwa Naning ialah jajahannya, tetapi Dul Said membantah. Dul Said enggan membayar cukai hasil tahunan 1/10 kepada British. Dul Said berusaha untuk mempertahankan kedaulatan Naning. Peristiwa penentangan Dul Said pada tahun 1831, British menyerang Naning tetapi kalah. Dul Said menang kerana menerima bantuan ketenteraan dari Ulu Muar di Sungai Ujong, Seri Meranti dan Rembau. Pada tahun berikutnya, British menyerang semula Naning dan berjaya mengalahkan Dul Said. Kekalahan ini disebabkan oleh sekutu Dul Said tadi tolong British balik. Akhirnya Dul Said menyerah diri, diberi pencen, sebidang tanah dan dibawa ke Melaka. Naning ni bukan betul-betul kat Melaka tapi di Sempadan. Okay, kita pergi kepada negeri-negeri yang bukan di Semenanjung pula. Lintas laut sana, Sarawak dan Sabah. Pergi dekat yang warna ungu muda dulu, warna pink ni, Sarawak. Di Sarawak, kita ada pejuang yang bernama Rentap. Sebab penentangan Rentap adalah James Brooke menghapuskan pertempatan orang Iban di Nangkas Krang. James Brooke menganggap orang Iban sebagai lanun. Peristiwa penentangan Rentap pada tahun 1853, Rentap berjaya menyerang kubu James Brooke di Nangkas Krang. James Brooke menyerang balas dengan membakar 20 buah rumah panjang di kawasan Rentap. Pada tahun 1854, James Brooke menangkap Rentap di Sungai Lang. Rentap berundur ke hutan dan membina kubu di Bukit Sadok. Pada tahun 1861, James Brooke menyerang kubu Rentap. Rentap berundur ke Ulu Entabai. Selain pada Rentap, di Sarawak juga ada pejuang tanah Melayu yang bernama Sharif Masaho. Sebab penentangan Sharif Masaho adalah menentang James Brooke kerana menguasai Sarike. Penguasaan James Brooke menyebabkan Sharif Masaho kehilangan hak dan kuasa sebagai pembesar di Sarike. Peristiwa penentangan Sharif Masaho pada tahun 1859, Sharif Masaho bersama Datu Patinggi Abdul Ghafur dan Penyiran Temenggung Hashim berpakat untuk mengusir keluarga Brooke di Kuching. Sharif Masaho menyerang kubu Brooke berhampiran Sungai Rajang di Kanowit. Namun begitu, keluarga Brooke berjaya menggagalkan serangan ini. Sharif Masaho dibuang negeri, manakala Datuk Patinggi Abdul Ghafur ditangkap oleh Belanda dan dipenjarakan di Betawi. Dan kita masuk kepada negeri terakhir, iaitu negeri Sabah. Di Sabah ada pejuang bernama Mat Saleh. Mat Saleh itu nama, bukan Mat Saleh orang mereka. Sebab penentangan Mat Saleh adalah kerana Mat Saleh menentang SBUB kerana tidak mengiktiraf kedudukannya sebagai pemerintah di Sandakan, Menggatal, Inaman dan Pulau Gaya. SBUB mengambil alih hak memungut cukai dan mengadakan peraturan baharu yang membebankan rakyat. Peristiwa penentangan Mat Saleh pada tahun 1897, Mat Saleh dan pengikutnya menyerang kubu SBUB di Pulau Gaya.
Mat Saleh mendirikan kubu lebih kukuh di Tambunan setelah kubunya di Ranau dimusnahkan oleh SBUB. Pada tahun 1900, SBUB melancarkan serangan besar-besaran dan menyebabkan Mat Saleh terkorban. Perjuangan Mat Saleh diteruskan oleh Mat Sato yang berpusat di Kampung Kapaian Lama, Tambunan. Selain pada Mat Saleh, di Sabah kita ada pejuang Melayu Tanah Melayu yang bernama Antenom. Sebab penentangan Antenom, SBUB menjadikan kaum Murut sebagai buruh paksa untuk membina jalan. SBUB tidak menghiraukan adat dan kepercayaan penduduk dengan menceroboh kawasan hutan yang dianggap mengganggu ruh nenek moyang mereka. Pengenalan cukai baharu yang membebankan rakyat serta SBUB tidak membenarkan penduduk membuka tanah untuk pertanian. Antenom juga peristiwa penentangan Antenom adalah Antenom mengetuai pahlawan Murut untuk menentang SBUB dan membina kubu di Silar Pinikit, Salangit, Ulur Sungai Tahol dan Persiangan. Pada tahun 1915, Antenom melancarkan serang hendap dengan menggunakan tombak, pedang dan sumpit terhadap SBUB di Persiangan dan membina kubu di Sungai Salangit. Akhirnya, Antenom menyerah diri kepada SBUB untuk menyelamatkan keluarga pengikut dan kaum Murut. Kita dah bincangkan mengenai pejuang-pejuang di Tanah Melayu. Okey, sikit lagi kita ulang kaji balik apa yang kita dah belajar sikit tadi. Dr. Said melawan British mendakwa Naning ialah penjajahannya. Jadi Dr. Said menyerang British namun beliau dikalahkan. Manakala rentak, James Brooke menganggap orang Iban sebagai lanun. Rentak menyerang kubu James Brooke di Nangas Kerang. Charles Masaho pula menentang kerana James Brooke menguasai Sarike. Charles Masaho menyerang kubu Brooke di Kanowik. Datuk Maharaja Lela menyerang kerana pembesar kehilangan kuasa dan Residen British mencampuri adat resam orang Melayu. Datuk Maharaja Lela merancang pembunuhan J.W.W. Best. Yang Tuan Antah menentang campur tangan urusan British di Sungai Ujong. Yang Tuan Antah berunding dengan British untuk menamatkan persengketaan. Datuk Bahaman menentang kerana pembesar kehilangan hak memungut cukai. Datuk Bahaman melancarkan serangan terhadap British dan berjaya menawan Lubuk Terua. Manakala Mat Saleh, SPUB tidak mengiktiraf kedudukan Mat Saleh sebagai pemerintah di Sandakan, Menggatan, Inaman dan Pulau Gaya. Jadi Mat Saleh melakukan serangan terhadap kubu SPUB di Pulau Gaya. Antenom pula, SPUB menjadikan kaum Murut sebagai buruh paksa untuk membina jalan. Antenom mengetuai pemberontakan dan mengumpul pahlawan Murut untuk menentang SBUB. Tok Janggut menentang sistem penasihat British. Tok Janggut menyerang dan berjaya menguasai Pasir Putih. Haji Abdul Rahman Limbong menentang British kerana memperkenalkan undang-undang dan peraturan tanah baharu. Haji Abdul Rahman Limbong bertindak sebagai peguam dan berjaya membela petani yang ditangkap kerana menentang peraturan British. Jadi itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih semua murid-murid.